Mengikut statistik yang pernah dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, purata 4 kes kehilangan kanak-kanak dilaporkan setiap hari. Apa yang terjadi kepada kanak-kanak yang masih belum ditemukan ini? Siapakah yang tergamak melakukan perkara terkutuk kepada kanak-kanak yang langsung tidak berdosa? Keluarga mereka pasti meratapi kehilangan mereka. Hari ini kami senaraikan 10 kes yang pernah menggemparkan Malaysia. Kes yang pertama, Ting Song Sheng. Ting Song Sheng dilaporkan hilang ketika menunggu bas di perhentian bas di hadapan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Taman Rashna, Klang. Beliau yang kali terakhir dilihat meninggalkan perkarangan sekolah bersama seorang wanita Cina pertengahan usia. Song Sheng dan kanak-kanak lain sebayanya baru sahaja memulakan minggu kedua persekolahan. Terdapat dakwaan mengatakan beliau dilarikan sindiket pengemis di Thailand. Ibu bapanya, Gan Kim Cho dan Ting Kui Diun telah membuat laporan polis sehari selepas kejadian dan telah menghabiskan wang sebanyak RM40,000 Malaysia untuk mencari Song Sheng, namun semuanya hampa. Sehingga kini, Song Sheng masih hilang dan tidak dapat dijumpai. Kes yang kedua, Nurul Huda Abdul Ghani. Nurul Huda Abdul Ghani merupakan anak bongsu berusia 10 tahun yang sering dipanggil manja. Kanak-kanak ini telah menunggang basikal untuk ke kedai yang terletak 500 meter dari rumahnya. Namun, sehingga tengah hari, Nurul Huda masih tidak pulang ke rumah dan ia menimbulkan kebimbangan ahli keluarga yang lain. Mereka seterusnya membuat laporan polis sehingga membawa kepada penemuannya di tandas Stesen Janakuasa Tenaga Nasional Berhad. Mangsa yang telah dirogol disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital. Seorang pengawal keselamatan telah ditangkap dan dipenjara atas kekejaman ini. Kes yang ketiga, Nurin Jazlin Jazimin. Pembunuhan Nurin Jazlin Jazimin merupakan antara pembunuhan yang paling kejam. Pada mulanya, Nurin dilaporkan hilang selepas beliau ke pasar malam berhampiran rumahnya seorang diri. Misteri kehilangan adik Nurin akhirnya terjawab apabila mayatnya ditemui oleh pemilik lot kedai di Petaling Jaya hampir sebulan kemudian. Berdasiasat mendapati pembunuh telah memasukkan timun dan terung ke dalam kemaluan kanak-kanak itu, menyebabkan rektumnya pecah sehingga dijangkiti bakteria, dan ini adalah antara faktor yang menyumbang kepada kematiannya. Beberapa orang telah ditahan, namun tiada bukti kukuh berjaya diperolehi walaupun terdapat rakaman CCTV. Sehingga kini, kes pembunuhan Nurin masih menghantui kita semua kerana pelakunya masih bebas di luar sana. Kes yang keempat, Syarlini Muhammad Nasha. Peristiwa hitam ini berlaku dengan penuh misteri ketika Syarlini bersama kakaknya Syarlina yang ketika itu berusia 7 tahun dalam perjalanan pulang ke rumah dari taman permainan kira-kira 200 meter dari rumah mereka di Taman Medan Petaling Jaya. Syarlina terdengar bunyi orang berjalan menyebabkannya menoleh ke belakang, tetapi tidak nampak sesiapa pun. Bagaimanapun, ketika menoleh semula ke depan, adiknya telah hilang. Pelbagai usaha sudah dilakukan, namun sehingga kini, kehilangan adik Syarlini masih tidak dapat diselesaikan. Kes yang kelima, Muhammad Asmawi Jalaluddin. Muhammad Asmawi hilang pada 9 Mac 2008 ketika pulang dari taman permainan berdekatan flat PPR Kerinci. Polis ada menerima maklumat daripada seorang rakan mangsa melihat kelibat Muhammad Asmawi di pusat membeli belah Mid Valley petang itu. Ekoran maklumat tersebut, pasukan khas yang ditubuh cuba mengesannya, namun gagal. Malangnya, Muhammad Asmawi belum ditemui sehingga kini. Kes yang keenam, Nurul Nadirah Abdullah. Nurul Nadirah Abdullah atau lebih mesra dipanggil Dirang, 5 tahun, dilaporkan hilang
Dirang dikatakan telah keluar untuk ke kedai runcit bawah rumahnya di flat Seri Delima, Bandar Seri Alam. Namun, Dirang telah ditemui mati akibat dibunuh dan dibakar pada 8 Mac 2012. Lebih menyayat hati, suspek yang berjaya diberkas polis telah dikatakan mencekik Dirang sehingga mati sebelum memasukkan mayat mangsa ke dalam lubang dan membakarnya. Motifnya pula hanya kerana suspek berang dihina dan dipandang rendah oleh nenek mangsa. Kes yang ketujuh, William Yao Zenzon. William Yao dilaporkan hilang di Jalan Putera Mahkota, Putera Heights, Subang Jaya selepas dipercayai keluar daripada kenderaan untuk mencari ibu bapanya yang singgah di sebuah kedai barangan elektrik. Hampir seminggu kemudian, mayat seorang kanak-kanak lelaki lengkap berpakaian ditemui di jeti kampung Sungai Sirih, Pelabuhan Klang oleh seorang nelayan. Hasil siasatan mendapati mahkamah telah menentukan kematian William tiada unsur jenayah, tetapi lebih kepada kecuaian. Kes yang ke-8, Muhammad Syarikal Siddiq. Muhammad Syarikal dikatakan kali terakhir dilihat bermain bersama dua abangnya di kawasan berhampiran kebun getah tidak jauh dari rumahnya di Kampung Selagun, Sabah. Kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun yang hilang ketika bermain di kawasan kebun getah di Kampung Selagun ditemui mati dipercayai dibunuh. Mayat Muhammad Syarikal ditemui pada jam 2.15 petang, kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penemuan itu susulan penahanan dan soal siasat terhadap seorang suspek lelaki berusia 30 tahun yang dikatakan tinggal berdekatan rumah mangsa. Dendam terhadap keluarga mangsa dipercayai menjadi punca kejam pembunuhan Muhammad Syarikal Siddiq. Kes yang ke-9, Nur Amelia Idrus Nur Syam. Nur Amelia Idrus Nur Syam, 5 tahun, dipercayai hilang selepas keluar menunaikan solat maghrib di surau yang terletak 20 meter dari rumah ibu tirinya di Jinjang. Mangsa memang setiap hari akan ke surau tersebut dan merupakan rutin hariannya. Mayat mangsa akhirnya ditemui pada 18 Ogos kira-kira jam 12.30 tengah hari di kawasan Semak dekat Kampung Kemensah, Hulu Kelang. Susulan penemuan mayat tersebut, kes Nur Amelia diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Lebih menyedihkan, suspeknya merupakan suami kepada kakak tiri Nur Amelia yang dikatakan telah mengikat kaki dan tangan mangsa dan membuang mayatnya dari atas tebing. Malah difahamkan juga ketika mayat ditemui kepalanya telah terpisah daripada badan. Motif pembunuhan dikatakan berpunca daripada hutang dan suspek bakal dihukum gantung sampai mati. Kes yang ke-10, Siti Mashita. Siti Mashita, 11 tahun, dilaporkan hilang kira-kira jam 5 petang. Menurut Ibu Mashita, beliau menceritakan detik kehilangan anaknya itu yang meminta wang RM1 untuk ke kedai dan berjanji akan pulang dengan segera. Mashita ditemui maut dalam keadaan tragis dengan kepalanya terpisah daripada badan, tangan dan kakinya diikat. Mayat kanak-kanak malang itu ditemui di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Tanjung Medang Hilir. Dendam dan marah kepada keluarga dipercayai menjadi punca kepada pembunuhan kejam kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun itu. Suspek lelaki warga Kemboja berusia 23 tahun ditahan pada jam 2 pagi 31 Januari 2019 di sekitar Kampung Tanjung Medang Hilir Pekan bagi membantu siasatan. Diharapkan ahli keluarga kanak-kanak ini tabah menghadapi dugaan yang menimpa.
Kejadian ini juga boleh dijadikan sebagai peringatan kepada ibu bapa di luar sana agar sentiasa berwaspada terhadap keselamatan anak anda. Malahan, jika terlihat anak kecil bersorangan di luar, tolonglah bertanya khabar. Bersama-sama, kita membantu melindungi kanak-kanak di luar sana. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang dalam segmen Jejak Jenayah. Jika anda berminat dengan video ini, jangan lupa untuk share, like atau komen di bawah.